asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang dihormati sekalian, juga warga maya yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin kurnianya jua kita ni masih lagi dapat bersama-sama berkumpul secara maya dalam perkumpulan yang kita beri nama ia Malam Munajat. Bersyukur kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ni terus dapat bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita ni perhatikan bahawa agama Islam sudah mula bertapak di negara Brunei Darussalam sejak 600 tahun yang lampau dan menjadi agama rasmi dan anutan raja-raja, pembesar-pembesar negara serta rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam ini. Bahkan ianya telah pun mempengaruhi cara dan corak kehidupan masyarakat di negara Brunei daripada dahulu hinggalah sekarang. Agama Islam sebagai agama rasmi negara menurut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Madhab Syafi'i yang menjadi cara hidup yang lengkap, sempurna dan unggul kerana agama Islam adalah agama yang benar dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Innad dina 'indallahil Islam. Terjemahan makna ayat, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita ni juga bersyukur kedaulatan negara, rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam ini sentiasa kita ni nikmati di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Negara kita ni juga sentiasa terpelihara aman dan sejahtera di bawah pemerintahan, pemodelan dan keprihatinan raja yang sentiasa mengutamakan kebajikan serta keharmonian negara. Baginda juga adalah merupakan raja yang sentiasa menitik beratkan ajaran-ajaran Islam. Hukum-hukum Allah dalam tadbiran dan undang-undang negara sentiasa menjadi perkara utama. Ingin saya petik dan kongsikan isi khutbah Jumaat yang baru saja berlalu dengan tajuknya Dirgahayu Raja Kita. Selaku rakyat dan penduduk di negara ini, janganlah kita ni lupa bahawa nikmat-nikmat ini tidak akan kekal selama-lamanya seandainya ia tidak dijaga dan dipelihara. Bahkan boleh mengundang azab atau bala bencana. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menerangkan kepada umat Islam bahawa kunci untuk mengekalkan nikmat tersebut adalah dengan menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Terjemahan makna ayat, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan sejelas-jelasnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap segala nikmatku, tentu aku akan menambah nikmat itu kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Alhamdulillah, kita sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam amatlah beruntung kerana mempunyai seorang raja yang adil, lagi bijaksana yang sentiasa berusaha membangun serta memajukan negara seiring dengan negara-negara di dunia ini. Sebagai dalam pelbagai bidang seperti dalam bidang agama, politik, ekonomi dan kesihatan dan lain-lain lagi. Maka sesuai pula dengan ajaran agama Islam bahawa kita ni selaku rakyat dan penduduk negara ini mestilah mentaati segala perintah dan kepimpinan raja ataupun ulil amri. Kita ni hendaklah melaksanakan dengan sempurna, jujur dan amanah, sentiasa memberikan sokongan dan dokongan yang padu bagi mewujudkan sebuah negara yang maju dan berjaya supaya kita ni selamat di dunia dan di akhirat sebagaimana yang telah pun dibacakan dalam doa munajat tadi. Dan ianya selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Terjemahan makna ayat, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul Allah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu.
Dalam kitab tafsir Ibn Kathir, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ketaatan kepada pemimpin itu pada urutan yang ketiga setelah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Ketaatan kepada pemimpin ini merupakan ikutan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Artinya selama mana seorang pemimpin itu tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka kita ni wajib mendengarkan seorang pemimpin yang mengurus kehidupan kita ni, kesejahteraan kita ni dalam sebuah negara ini. Justru itu kita ni sebagai rakyat wajiblah mentaati ulil amri kita ni, dan ketahuilah sesungguhnya mentaati ulil amri ini adalah sebahagian ciri daripada orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta tanda ketaatan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia tidak taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku. Barang siapa yang tidak taat kepada pemimpin, maka dia tidak taat kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani ada menyebutkan bahawa raja atau pemerintah ini digambarkan sebagai bayangan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Ia adalah diumpamakan pemerintah itu seperti tempat berteduh bagi orang-orang yang mencari tempat untuk berteduh, dan teduhan itu diumpamakan apabila pemerintah itu melaksanakan atau memerintah dengan adil. Selain itu juga bayangan ini bermaksud membawa kepada kemuliaan dan kekuasaan. Menurut ahli sunnah wal jamaah, taati dan mematuhi pemimpin dalam urusan kebaikan, termasuk merealisasikan perintah mereka yang makruf dan membantu mereka dalam urusan kebaikan yang diperlukan ataupun diperintahkan. Jadi kita ni sebagai rakyat hendaklah mengakui, menghormati dan memuliakan kedudukan pemimpin serta sentiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Sebagaimana yang kita lakukan di dalam malam munajat ini, majlis ini diakhiri dengan bacaan doa peliharakan sultan dan negara, insya-Allah. Dan dalam konsep mengenai dengan ketaatan ini perlulah diamalkan oleh setiap lapisan rakyat dan penduduk di negara ini, dan terhadap pemimpin kita ni yang mentadbir negara menurut cara Islam. Seorang pemimpin mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mulia, dan kerana merekalah khalifah yang menggantikan tugas kenabian dalam mentadbir dan menjaga urusan agama Islam. Para jemaah yang dimuliakan, kita ni perlu tahu bahawa taat dan patuh kepada pemimpin itu mempunyai pengertian yang amat luas. Ia bukan sahaja terhad kepada mematuhi segala perintah dan arahan yang diberikan secara lisan, bahkan ketaatan. Ketaatan itu yang dimaksudkan adalah meliputi dalam mentaati dan mematuhi serta melaksanakan segala peraturan-peraturan, dasar-dasar dan juga undang-undang negara. Keistimewaan yang paling unik yang dapat dirasa di negara Brunei Darussalam ini adalah mengenai dengan hubungan raja dan rakyat. Tiada tembok pemisah antara keduanya. Kewajipan raja berlaku adil kepada rakyat, sementara kewajipan rakyat pula adalah untuk mentaati raja. Ketaatan dan kesetiaan rakyat serta penduduk di negara ini tidak perlu diminta-minta ataupun dipaksa-paksa, kerana kita selaku rakyat yang bernaung di bawah pemerintahan baginda perlu menyedari bahawa mentaati raja adalah merupakan suatu kewajipan. Lebih-lebih lagi kita ni mempunyai seorang raja yang sentiasa mengutamakan kebajikan, kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Sehingga ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dikenali sebagai seorang raja yang pemudulian dan prihatin. Kita ni bersyukur di negara ini sebuah negara yang bertuah kerana dikurniakan seorang pemimpin yang adil, laila, bijaksana, iaitu ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Izzaddin wa Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sultan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang sangat mengasihi seluruh lapisan rakyat dan penduduk tanpa mengira bangsa, agama dan juga keturunan. Sebagai kesimpulannya, kita ni selaku rakyat yang bernaung di bumi Darussalam ini adalah menjadi tanggungjawab kita ni untuk sentiasa taat, patuh dan menjunjung tinggi titah perintah baginda. Sama-samalah kita ni memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga detik keputeraan yang bersejarah ini akan berulang tahun demi tahun dengan baginda sentiasa beroleh pemeliharaan, perlindungan dan pertolongan Allah
Subhanahu wa taala serta kekal qarar memerintah bumi bertuah Brunei Darussalam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk akhirnya saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.